لا غرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa dihidupkan hidup maka mengharap-harap Qala mu'alif sallallahu alaihi wasallam ar-raja'u ma qaranahu al-amal wa illa fahuwa umniyah. Pemula harap itu barang yang berserta akan dia amal. Jikalau tiada demikian itu maka angan-angan namanya. Maka angan-angan itu hukum mati. Dan mengharap-harap serta ketiadaan amal itu sebab bagi mati. Ini mati mautul qalbi. Hati seorang itu akan mati, tidak hidup namanya. Dan serta amal itu sebab hidup. Dan asal hidup itu ialah ilmu. Dan ilmu itu jadi daripadanya amal. Dia amal dimulai dengan ilmu, ya. Kemudian ilmu itu jadi dengan amal. Itu lain. Ilmu yang pertama dia panggil ilmu iktisabi. Kalau ilmu yang jadi dengan amal itu dipanggil ulumul laduniyah, ya, ilmu laduni. Dengan amal maka disingkapkan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kata di sini dengan ilmu jadi daripada ilmu amal. Dengan ilmu jadi daripadanya amal. Maka barang siapa dihidupkan Allah Ta'ala akan dia dengan ilmu dan amal, maka jadilah hidupnya selama-lamanya. Maksudnya apa? Hidup yang hakiki, hidup yang sebenar kalbi itu membawa kepada selamat dia selama-lamanya di akhirat. Itulah dua permata besar, al-ilmu wal-ibadah wa huma jauharan li ajli ma tara tasnif al-musannif ila al-akhir. Itu kalam Imam Ghazali dalam karangan tasnif akhir. Itulah ilmu dan ibadat merupakan dua permata besar li ajli ma tara tasnif al-musannifin. Dan kena kedua tu ilmu dan ibadat, kamu lihat maknanya beribu-ribu kitab dikarang oleh para ulama-ulama sebab membahas masalah dua benda besar, al-ilmu wal ibadah. Ilmu dan pelaksanaan bagi ilmu itu dipanggil ibadah. Dan barang siapa dimatikan nasai dikurniakan zulmatul jahl. Allah. Jadi hidupnya tadi qalbi insan, hidup dengan hidup yang sebenar-benar. Maksudnya apa? Hidup yang membawa kemanfaatan. Ya, di dunia dia selamat daripada tipu daya musuh, nafsu, syaitan dan sebagainya. Maka di akhirat dia selamat daripada kesan buruk, ya, seruan nafsu dan syaitan ialah an-nar, bakaran neraka di akhirat orang yang
Dan barang siapa dimatikan, mana dimatikan akan qalbi dia. Nah, saya dikurniakan zulmatul jahli. Ya, bila hati dimatikan tidak ada nur, maka zulmatul jahli mana kekelaman kejahilan. Mana kejahilan yang diserupakan dengan zulmah maksudnya. Al-jahil asyabihu bil zulmah. Mana kejahilan yang diserupakan dengan kegelapan. Maka hidup dalam kegelapan, maklum tak ada apa yang kita dapat. Hidup dalam keadaan terseksa, hidup dalam keadaan tidak mendapat hakikat, ya. Dalam kegelapan kejahilan dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu bahaya berbesar. Dan ketiadaan ilmu dan amal, ya. Bila ada zulmah, maka keadaan ilmu tak ada, dia dibalut dengan kejahilan dan amal pun tidak ada, kosong. Itu bahaya besar. Jadi maksudnya orang yang ada raja, sifat raja itu mana orang yang melakukan amal qaranahu amal. Ar-raja ma qaranahu amal. Barang yang muqaranah menyertakan dia oleh amalan, dan amalan itu dibina daripada ilmu. Maka barang siapa yang ada raja harap nakkan benda kelepasan, tapi dia tidak menjerai dua perkara besar, al-ilmu wal ibadah, maka dia panggil umniyah, dia panggil angan-angan kosong, ya. Tarjun najata walam taslu masalikaha inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Kamu mengharapkan kelepasan di akhirat sedangkan kamu tidak mengikut akan jalannya. Ilmu tidak dicari, amal tidak dipersiapkan, maka perahu tidak berjalan atas darat. Kata sindir daripada Rabi'atul Adawiyah, seorang daripada waliyah. Bermula raja itu makam yang mulia. Pengharapan qalbi insan tadi, mengharapkan, bergantung dia kepada Allah, itu jadi mulia. Qalbi bila digantungkan dengan Tuhannya, dia jadi qalbi yang mulia. Ia adalah makam yang mulia daripada segala maqamul yakin. Sebab bila dia raja, dia mengharapkan kelepasan di akhirat. Bermakna apa? Kerana dia yakin wujudan, ya, pembalasan di sana. Sebab itu dia bersungguh-sungguh dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat keselamatan di sana. Iaitu menjadikan atas bersungguh-sungguh pada segala amal, ya. Oleh kerana diharapkan di sana kelepasan, maka dia akan bersungguh-sungguh melaksanakan amal yang saleh dengan adab-adabnya, dengan cara-caranya, ya, dan kesempurnaan. Seperti yang telah kami sebutkan di dalam, ya, itulah duka cita. Kerana bahawa seorang yang mengharapkan akan suatu, nasaya dituntutnya. Kalau diharap betul, maka dia akan usaha untuk menghasilkan perkara. Dan barang siapa takut daripada sesuatu, saya lari daripada, ya, itu tanda dia takut. Kalau dia nak syurga, maknanya dia usaha ke arah itu. Dan kalau dia takut ke neraka, maknanya dia lari dari itu peringkat awal. Ada peringkat atas lagi, ya, dia larikan qalbi daripada tawajuh kepada makhluk, terus wafirru ilallah, perjalanan mereka itu menuju kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun raja yang dusta, raja al-kazib, iaitulah yang lari daripada amal, ya. Dia mohon kepada Allah Ta'ala nak selamat di sana, tapi amalan dia tak buat. Yang dibuat tu amalan yang tak sesuai dengan jannah, maka dia beribadat dengan amalan ahli neraka, wa na'yazabillah, dan dapatnya atas maksiat. Dan ada pun raja yang dusta itu, iaitulah lari daripada amal dan didapatnya atas maksiat. Mana dia mendapatkan benda-benda, itulah maksiat. Tidak beramal itu maksiat. Suruh semayang, dia tak semayang, maksiat. Meninggalkan semayang, contoh, dan seterusnya yang lain. Dan segala dosa. Maka tiadalah demikian itu raja. Itu demikian umniyah, mana angan kosong. Kepada segala ulama, tetapi angan-angan, bahkan dia angan-angan dan terperdaya pada Allah Ta'ala. Bahkan terperdaya, bukan tafarrud dia. Bukan baca silap, tak jauh, itu renggang jauh. Terperdaya kepada Allah Ta'ala, maka jalan dia jadi jalan yang tertipu. Dan sebenarnya telah dicela Allah Ta'ala beberapa kaum yang menyangka mereka itu
seperti demikian, ya. Mereka harapkan kelepasan tapi tak ikut jalan dia. Dia mengharapkan ma'rifah, maka dia tidak membersihkan kalbi dia. Ya, itu semua jalan-jalan yang tidak sebenar, dia angan-angan saja. Dan kali mereka itu atas kasih kepada dunia, ya, bahkan dalam kalbi dia terlekat, ya, bertepek tebal, maknanya hubbud dunia. Jadi nak dapat jalan ma'rifat mana boleh. Itu benda yang dipanggil bercanggah. Apabila dibubuhkan kasih kepada Allah, baru dibuka hijab. Kalau dia tak ada kasih, dia tanamkan kasih dia kepada dunia kuat, di mana jalan ma'rifat yang dapat. Dunia ini menyebabkan seorang tergelap kalbi. Dan reda daripadanya, dia seronok dengan dunia, dia seronok dengan habuan dunia. Kalau boleh nak tongkat langit intanya. Sebab orang ahli dunia ni, ya, maka haram atas dia akhirat. Dunia haramun ala ahli akhirah, wal akhirah haramun ala ahli dunia, wa kilahuma haramani ala ahlillah. Apa makna haram? Tertegah. Mana orang yang nak cari jalan akhirat, memang urusan dunia di sini maksudnya. Dalam kita tasawuf tak ada bahasa disebut dunia itu mana ad-dunya lid dunia. Bukan ad-dunya lil akhirah, itu tak ada bahasa kita. Ya, dunia untuk dunia. Dia cari dunia, tujuan kasat untuk melayan nafsu keduniaan dia. Ya, dan dia tenggelam dan akhirnya mati dalam keadaan yang sedemikian. Itu habis tak jumpa jalan akhirat dan. Lepas tu bila tembung dua perkara ni, Rasulullah suruh bila kita jalani kekal. Man talaban dunia adarra bi akhirati, wa man talabal akhirah adarra bi dunyahu fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Man talaban dunia, pada siapa yang menuntut dunia, siang malam kepala di dunia dan, ya, adarra bi akhirati, ya, jalan akhirat dia akan mudarat. Ya. Lepas tu kalau kita bincang dengan abna'ud dunia, orang yang hidup dia diwakaf untuk dunia semata-mata, tak fikir akhirat. Dia cerita akhirat, dia terdengang. Kau ni cerita aku kebawa ni, macam-macam benda ni. Kita mati, orang nak hidup lagi, macam-macam. Sebab tu keluar daripada mulut-mulut juhala macam tu. Sebaliknya, waman talabal akhirah agar lebih dunia. Siapa yang menuntut untuk selamat di akhirat, maka resiko dunia dia kena. Dia bawa jalan kebenaran, dia ujian macam-macam. Digata orang, difitnah dia. Dan Allah Ta'ala sendiri uji dia, ya, macam-macam ujian akan kena. Maka nabi dini sulba istadda bala'u. Siapa kuat berpegang dengan agama Allah, lagi kuat Tuhan uji. Dan yang paling kuat diuji adalah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Ya. Kilahuma haramani ala ahlillah, dan kedua-duanya tertegah bagi ahlillah. Kalau dia nak jadi ahlillah, ya, perjalanan para awliya, kasat dia bukan menuju pada dunia dan bukan pada akhirat. Sebab apa? Ahlillah mencari Tuhan. Adapun dunia dan akhirat itu masih makhluk Tuhan. Ya. Kita kata itu betul Rabi'ah tu ada Rabi'ah. Kata kalau aku buat ibadat nak syurga, kau baling aku dalam neraka ya Allah. Sebab kasat kita semua lillah. Semua ibadat ujung kita kata apa? Lillah, usalli lillah. Nawaitu shawma wa lillah. Nawaitul haji wal umrah, semua lillah. Ya. Dan mengharap-harap mereka diampunkan atas demikian itu. Ya. Allah. Mana dalam keadaan dia berpusing, kasih hukum dunia kuat, dan redha pada dunia, dan dia seronok dengan dunia, kan? Kemudian harap pula keampunan dari Tuhan. Itu semua dipanggil apa? Umniyah, angan-angan kosong. Allah. Dan kata Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, seorang daripada wali besar, dan untuk sang ulama, dia merupakan setengah daripada guru jalan rohani Al-Imam Al-Syafi'i, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Satu hari orang bertengkar tentang kiblat. Ya. Orang kata sini, orang kata sini. Dia tunjuk dengan tangan dia berlorong Kaabah nampak. Orang kata sini, saya sini. Dia kata tuan Kaabah. Dia tunjuk dia, pum, terbuka dia. Beranjat dia. Itu sengaja daripada Ma'ruf, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Apa kata dia antara kalam dia masyhur, banyak kalam-kalam hikam dia lahir. Di antara dia kata, mengajar aku akan muridku selama 40 tahun. Ya, 40 tahun aku mengajar muridku. Menyangka mereka itu aku berhadap kepada dia. Tidak. Jasadku je dengan dia, rohani aku sentiasa dengan kekasih. Abdanuhum al-khalaik wa qulubuhum ma'allah. Itu sifat para awliya. Jasad dia sama kita, rohani dia sentiasa dengan kekasih dia Allah Ta'ala. Itu betul orang-orang dikatakan ahlillah.
Dia nak qalbi. Kalau qalbi dengan makhluk itu bukan lain ahlillah. Kalau qalbi dia sentiasa dengan Allah Ta'ala, itu perjalanan ahlillah. Sebab qalbi kena jaga, jangan dia berpusing. Bermula menuntut syurga dengan tiada amal, itu dosa. Satu kesilapan maknanya. Daripada segala dosa, daripada segala kesilapan. Dan mengharap-harap syafa'ah dengan tiada sebab, itu satu daripada nauk daripada ghurur. Kita nak harapkan kelepasan di sana, bantuan Rasulullah sana, rasul-rasul lain dibuat lain kan. Mana itu panggil ghurur, mana tertipu daya. Dan mengharap-harap rahmat Allah daripada tiada taat. Dia nak rahmat Tuhan, tapi dia buat maksiat apa taat, itu dipanggil jahlun, kejahilan, ahmak, terlampau bodoh. Itu panggil itu. Sebab telah mensifatkan orang yang cerdik, bukan ahmak, bukan yang bodoh, ialah ketaatan. Ya benda Adam ati rabbak fatusamma akilan wala taqsi fatusamma jahilan. Dalam hari kursi Rasulullah menyatakan, kata tersebut, abna Adam, hei anak Adam sampai. Ati rabbak, sila berikan ketaatan yang penuh kepada Ta'ala. Fatusamma akilan, maka kamu dinamakan orang yang berakal. Bijak seseorang, cerdik seseorang yang diukur dari segi ketaatan dengan Tuhan. Dia taat perintah Ta'ala, itu orang cerdik. Wala ta'si, jangan kamu derhaka akan Ta'ala. Fatusamma jahilan, maka kamu disenaraikan orang yang bodoh. Orang yang bodoh, orang yang nak melawan Allah Ta'ala, maksiat dan melawan Tuhan, maknanya membakar diri mereka sendiri akhirat. Dan terkadang adalah orang yang ahlil qulub, orang yang hidup hati mereka, yang duduk dia, bangun dia, tidur dia semua dengan Tuhannya. Ya, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang sentiasa mengingati Allah, berdiri, duduk, bangun, di mana semua keadaan qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Itu panggil ahlil qulub. Daripada segala ahli hakikah, orang yang telah dibukakan maqamul hakikah, itu musyahadah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu ru'yatul basariyah, mana basirah ni tadi terang benderang, tawajuh di kepada Allah Taala. Ya, menghadap dia, muwajjah qalbi dia ke Tuhan. Maka adalah raghib mereka itu dalam sir. Ya, sir, kerana bahawasanya raghib sir itu dalam hak kita Ta'ala kali inilah ada sir. Dalam hadis kan bana itu fi jawfi bin Adam sadran wa fi sadri qalb wa fi qalbi fuad wa fi fuad syarab wa fi syarab lub wa fi lub sir wa fi sir ana. Aku binakan dalam anak Adam tu ada sadar, tu bisa bertemu. Lepas sadar dia qalbun, lepas qalbun dia syarab, syarab fuad, lepas syarab, lepas syarab lub, lepas lub sir. Wa fi sir ana, dalam sir itu aku tu. Bukan dalam sir dan tuan dulu badan kita tak. Dalam sir itu dipanggil mahallu tajalli, tempat pentajalian mutlak makrifat dengan Tuhan itu. Hidup di sir tentang. Jadi dalam sir itulah betul-betul dia panggil orang tu raghib betul dengan Tuhan. Ya. Kalau iman dia sekadar duduk luar lagi ni, dia belum kuat. Ya, banyak-banyak jatuh bangun lagi. Sebab tu disuruh peliharakan sir. Ya. Itu matlab, dia panggil tuntutan arif billah, dia memfokuskan dalam batin-batin bagi batin hati tadi. Maknanya apa? Iman dia menusuk betul ke dalam, tidak berbongkar lagi, pancang betul. Lepas tu tuan guru kita Mu'alim Haji Abdul Wahid, dia punya cakap play kita ni, tuan-tuan, dia sehari dia ceramah, tuan-tuan kita nak jadi apa tuan-tuan, paku berkarat dah. Itu mikir aku paku berkarat. Apa mana paku berkarat? Paku berkarat ni kau cabut macam mana? Tercabut kepala, badan dia tak tangan. Itu kalau paku baru ni kau cabut pada berdesu, habis semua tangan. Maksud dia apa? Kau jangan tanggal hubungan qalbi kamu dengan Allah Ta'ala. Ya, nak cabut paku berkarat. Dia punya simbolik, dia punya misal tu. Dia kadang-kadang nampak macam main, tapi dalam kan. Udah bila cuti kau berkemar tu, jerit kau main kan. Oi, kata dunia mana ada cuti dah, dia kata. Atau kampung tengah orang ni. Duduk Sungai Udang, kadang-kadang mengenal arwah Mu'alim tu, wali besar tu, tengok setengah daripada ahli, wali mutasarrif tu. Ada angkat martabat banyak keramat dia tadi. Jerit pun tadi. Oi, kata dunia mana ada cuti lah, dia kata cuti di sana. Cakap macam main-main tu besar, kata waliullah yang kalam tadi. Syekh Daud At-Ta'i kata sum fid dunya wa abtiru fil akhirah. Dalam kitab Tasniful Akhir bagi Hujatul Islam Al-Imam Ghazali, dia ambil kalam Syekh Daud At-Ta'i. Dia kata apa? Sum fid dunya, berpuasalah kamu di dunia, wa abtiru fil akhirah, berbukalah kamu di akhirat.
Pada akhirat tempat nikmat sebenar bukan sini. Sini tahan dulu. Sabar kan. Banyak menggunakan sabar. Sabar nafsu pada maksiat, sabar pada godaan nafsu dan sebagainya. Tentang mana puasa. Bermakna puasa imsak. Apa makna imsak? Tahan. Tahan ingatan kamu pada yang lain Allah Ta'ala. Itu semua masuk imsak. Ambil buku kat sana. Maksudnya bernikmat sebenar di sana bukan di sini. Silap besar kalau kita rasa nak ambil nikmat sebenar di tempat dia. Talabal malam yukhlaq ataba nafsah. Dia menuntut benda yang Tuhan tak jadikan, dia memenatkan diri dia. Mana ada orang daripada dia hidup sampai dia mati dia tak ada problem, tak ada masalah, tak ada. Mana ada. Yang ni tak apa, yang tu dah datang, yang ni pula datang ada. Sebab apa? Tazhi dan lak. Itu kata Syekh Jafar As-Sadiq. Sebenarnya Tuhan nak bagi hati kamu tu tumpul dengan dunia, dia letak benda. Ya, ada benda yang sengaja dia tengok keburukan keaiban dunia. Matlabul arifin minallah as-sidq fil ubudiyah wa qiyamu wal qiyalahu tu qiyamu terbalik. Lahu tu kan lahu tu mim turun kembali. Rumah dia tu turun kan. Qiyam ya, qaf ya alif mim bukan lahu. Wal qiyamu bi huquqi rububiyah. Matlabul arifin, matlab mana tuntutan yang dituntut segala orang yang arif. Arif sini apa? Arif billah, bukan arif bi ahkamillah. Arif bi ahkamillah itu ulama syariat. Jadi arif billah ni ulama hakikat. Ya, ulama syariat masya-Allah hebat, tinggi martabat dia. Ulama hakikat lagi tinggi. Jangan kita ada syariat dihina, kufur kita. Syariat pun semua daripada Allah Ta'ala. Cuma berbeza dia lebih tinggi. Jadi kita bandingkan Nabi Musa dengan Nabi besar kita Muhammad SAW. Mana lebih? Lebihlah Nabi kita SAW. Tapi adakah Nabi Musa itu hina? Bukan. Nabi Musa tu hebat. Nabi Rasul Ulul Azmi Kalimullah banyak. Tapi kalau nak banding dengan Rasulullah SAW lagi tinggi. Itu maksud. Dibanding pada pihak tashrif, bukan pada pihak tahkir, bukan pihak menghina dah. Syariat tinggi. Pada hakikat tu lagi tinggi. Itu maksud. Maka pengenalan yang kita tasawuf arif mana arif billah, orang yang mengenal Tuhan dia sebenarnya. Kalau syariat arif dia mengenal ahkam, hukum hakam syariat Tuhan dia. Jadi mengenal Tuhan di sini. Dan itu segala orang yang arif, matlab dia bertuntutan dia semasa nadi dia masih bergerak, jantung dia masih berdenyut sebelum disambar kematian, dia follow sungguh-sungguh supaya dia terbuka hijab. Ya, makin terang kalau dah terbuka. Itulah apa dia? As-sidqu fil ubudiyah. Mana siddiq dalam ubudiyah, dalam menterjemahkan kehambaan diri dengan Ta'ala. Dia hanya jadi hamba kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada nafsu, bukan. Dia membetul-betulkan akan kejujuran pengabdian dia kepada Allah Ta'ala. Bila abdi apa tuan? No comment. Abdi ada kata, bos kata buat kerja. Relax lah bos, nanti dulu. Orang ni tu, sepak muka kau. Abdi apa tuan? Apa yang kata bos, dia tak ada kata sami'na wa ta'na. Ya, zahiran wa batin. Dan berdiri pada segala hak rububiyah. Dan dia bertegak qiyam dia dengan menunaikan hak rububiyah, hak ketuhanan Allah Ta'ala. Apa hak ketuhanan Allah Ta'ala? Ditaat akan dia, dipandang akan dia, dimusyahadakan akan ketuhanan dia. Mana dia lenyap dalam memandang ya ketuhanan Allah SWT, fana wal baqa dengan Tuhan. Ya. Baca akan datang dia ada dua. Kun bi awsafir rububiyah muta'alliqan. Ini tambah. Wa bi awsafir ubudiyah mutahaqqiqan. Kun, bentuklah diri kamu zahir dan batin. Kun bi awsafir rububiyah. Dengan sifat ketuhanan Allah dia muta'alliqan, ai muta'alliqun bi awsafihi ta'ala. Mana hati kita sentiasa bergantung memandang akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa bi awsafil ubudiyah mutahaqqiqan, ay mutahaqqiqan bi awsafil ubudiyah. Dan kamu mantap menjaga syariat Allah Ta'ala. Nanti zahir kita diikat dengan syariat yang zahir, batin kita diikat dengan perjalanan kerohanian, syariat yang batin. Ya, apa syariat batin? Muta'alliqun. Qalbi dia muta'allaq, bergantung hanya dengan Ta'ala. Ya. Teslah tentang ni. Sikit tu kita tes. Sikit. Kita perlu ambil 1 minit, kita fokus betul-betul. Jangan ingat lain. Tarik untuk menghadap dia 1 minit.
Dah boleh kan tambah 2 minit. Tuan nak buat setiap satu hari, banyak wali kat sini. Ambil seminit dia banyak, seminit dia fokus betul-betul. Wajah betul dengan dia. Kan dah sedap naik lagi. 10 minit, 20 minit, anda boleh tekan. Sembayang je lah. Kita polon satu rakaat, kita polon betul-betul. Lepas tu kan, rakaat kedua boleh minta rata-rata itu. Sikit-sikit, sentak sekali harum. Maknanya dia tertadrij ansu-ansu. Sikit-sikit kita fokus. Lama dia datang kan, tahun kurnia kan. Habis. Kemudian bermula yang dituntut oleh segala orang yang alim, terlebih tinggi daripada tuntut lain-lainnya, daripada mereka itu sama ada orang yang abid atau orang yang zahid atau orang yang alim. Kerana bahawasanya yang dituntut segala orang yang arif. Tengok atas ya. Bermula yang dituntut oleh orang yang arif tu, bukan alim tu. Kita alim. Arif. Al-adal munasib, mudah-mudahan yang betul yang arif. Kalau kita bahas alim, bawah tu alim. Bermula tuntutan orang yang arif. Ya, orang yang arif dengan orang alim berbeza. Orang arif, ya, dia membawa kamu, orang alim dia membawa kamu kepada mengenal hukum. Orang arif membawa kamu mengenal Tuhan dia. Ya, kalau orang yang alim dia duduk makam iya kana abudu. Kalau orang yang arif dia duduk wa iya kana nasta'in. Dia makam dia. Jadi orang yang arif terlebih tinggi daripada yang dituntut lain daripada mereka itu. Sama ada orang abid yang tuntut, ya, ataupun orang zahid, ataupun orang alim. Itu alim, yang kedua alim. Atasnya arif. Ya. Sebab dalam 3 benda lagi ni, alim apa ni alim? Apa makna alim? Zat muttasif bil ilmi. Ya, orang yang bersifat dengan ilmu dipanggil alim. Orang bersifat bizuhdi dipanggil zahid. Ya, orang yang bersifat dengan ibadah dipanggil abid. Jadi 3-3 ni, ya, dia masih lagi ada mah juga. Masih lagi terhijab tuan-tuan. Tapi hijab dia bukan hijab zulmani. Hijab dia dipanggil hijab nurani. Ya. Hijab yang mendinding tu ada 2. Satu zulmani, maksiat, mungkar, ya. Itu semua memang hijab dia panggil gelap lah. Satu lagi hijab tu bukan hijab zulmani tapi nurani. Ya, ilmu, amal, sifat, zuhud dan sebagainya. Bila jadi hijab, bila dia gagal memandang itu daripada Allah Ta'ala. Dia berilmu, dia pandang hebat, dia habis. Dia beramal, dia pandang dia hebat. Dia buat ibadat. Dan itulah sifat zuhud dan sebagainya. Dia rasa dia hebat. Orang lain semua bawa dia tu, dia tinggal. Lepas tu dalam Qaul Imam dia kata, inna asyaddan nasi hijaban al-ulama wal-ubbad wal-zuhad. Ya, kita tengok tu pun rasa terkejut kita. Inna asyaddan nasi hijaban. Semuanya orang yang masih bersangatan hijab dinding dengan Ta'ala al-ulama. Ulama kan, tak alim tapi masih terhijab. Sebab apa? Bila dipandang je dia tak matikan diri dia. Wal-ubbad dan ahli ibadat. Wal-zuhad, orang yang zuhud pada zahir tadi. Allah. Sebab ni kalau jalan tuan tak tarik, terbagi kita tanya. Jalan menuju arifat kalau tidak ada jazbah, sentapan dan tak ke mana ni tadi. Tak ke mana. Apa tak ke mana? Dia masdunun binafsi. Masdunun bi'ampusi. Mereka dipenjara dengan memandang diri mereka. Sekarang kita nak keluar daripada memandang diri. Iza kharajta anka bakar wasalta ila Allah. Dan kau keluar daripada diri engkau, maka kau sampai kepada Tuhan. Ya. Dia keluar daripada memandang. Keperasanan kita naklah kepada Allah. Jangan keperasanan kita kepada makhluk Allah. Ya. Syukur. Guna apa yang kita nak perasan? Mutalak tadi lah. Keterikatan semua makhluk, walaupun sebesar zarah, tak ada satu terlepas dengan Tuhan. Terikat. Usuludin dijadikan akidah, sufi dijadikan apa? Syuhud wal musyahadah. Itu beza kat situ. Ya. Mekah sama Mekah, Kaabah sama Kaabah. Tapi yang ni dikenal Kaabah dengan pandangan gambar. Yang ni dah pergi pegang peluk Kaabah. Sama-sama Kaabah tu kan. Tak adalah Kaabah kat dinding kita 4 segi, kat sana ada 6 kan. Rupa je kan. Ya, dengan orang yang kenal dengan dia di dinding rumah dia boleh pergi.
Dengan orang di sana dah sampai kat Mekah, orang lain macam rasa. Seorang dah buka pintu Masjidil Haram, dia nampak Kaabah, dah lain rasa. Kemudian dia nak peluk tak dapat, ditawak dulu. Oh, makin dekat dia macam sedap dia kan. Last sekali pum dia dapat Hajar Aswad, dia berdakap atau dia macam. Kaabah tu sama dia. Tapi kedekatan keperasaan seorang dengan seorang lain tak sama. Yang jauh cari jauh, yang dekat lagi dekat. Begitulah maknanya. Lagi dekat lagi hebat. Sebab carilah kita maqamul qurbi, makam kehampiran seseorang dengan Allah Ta'ala. Supaya makin dekat, jangan jauh dengan Tuhan. Bila dia jauh dengan Tuhan, bila qalbi dia khali anis syauq. Al khali anis syauq muakhar. Ingat dia dah lihat, bukan disebut teringat lagi. Tapi dah tua macam mana orang tua macam ni payah masuk ingat. Dia faham tapi tak ingat. Sebab dia punya daya ingatan dah tumpul. Yang kuat ingatan dah budak. Tapi dah budak pula daya kefahaman dia kuat. Cakap kadang-kadang dia tak faham tapi dia ingat. Sebab tu kalau dia pondok, dah budak ni bahagian ni terspeed dia suruh ngapal. Masuk pasar tu baru okey, benda dah ada besok, kita urai besok dah mudah. Begitu urai tu dia ada tuan lagi. Kan? Al-khali an-syaq, mana batin hati yang kosong daripada rindu kuat dengan Tuhan, itu muakhar, dia akan tercecik jauh ke belakang. Dia duduk dalam maqamul bu'di, la maqamul qurbi. Dia duduk dalam makam kejauhan dia dengan Tuhan. Bukan maqamul qurbi, makam kehampiran dia dengan Allah Ta'ala. Sebab disuruh banyak zikir. Pusing kau mana pun zikir kena banyak. Tapi zikir hudur lah. Hudur betul-betul qalbi itu mutawajjihan ilaihi ta'ala. Mutawajjih betul dengan Tuhan. Allah. Atau makna dia kata tuntut orang yang arif terlebih tinggi daripada yang dituntut oleh lain daripada mereka itu arifin. Macam dia orang yang abid, orang yang zahid, orang yang alim, ya. Kerana bahawasanya yang dituntut oleh segala orang yang arif atau apa dia? Soalnya iaitulah as-sidq bil ubudiyah. Mana kejujuran betul di dalam kehambaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hamba yang sebenar pun dia tak ada rasa milik apa. Bahkan lenyap diri dengan Tuhan. Itu hamba betul. Dan berdiri pada hak rububiyah. Dia tercegat dia. Qiyam dengan menunaikan hak rububiyah. Mana dia menterjemahkan segala amal saleh. Hak ketuhanan. Iaitu baru diingat, ditaat, tidak dimaksiatkan. Daripada tiada memelihara baginya, ya, daripada tiada memelihara baginya. Apa baginya? Ai ampusi bagi nafsu diri lah. Dia tak menjaga diri dia, nak urus diri dia, nak awan lepas dah. Dia menjaga diri dengan Tuhan. Kita banyak menjaga urusan diri kita kan. Urusan nafsu. Urusan nafsu bukan main jaga, urusan dengan Tuhan dia buat sambil lewa. Buat tu buat, tapi sambil lewa tak jadi kan. Dan tiada tinggal serta nafsu. Tiada tinggal dalam qalbi dia, dalam nafsu dia. Dan tiap-tiap yang lain daripada mereka itu tiada menceraikan mereka itu maka sekalian bagian nafsu ni. Ya. Orang yang lain tadi masih belum dapat ceraikan bagian nafsu. Dan bagi segala gharat daripada segala yang dituntut mereka itu. Ya. Mana gharat tujuan, ibadat dan tujuan, syurga dan sebagainya. Sedangkan syurga itu bukan Tuhan, syurga itu masih makhluk. Ya. Rasulullah di depan dengan semua lapisan. Sebab tu Rasulullah bercakap banyak mesin. Kerana ibadat ditawarkan fadail itu peringkat nak menarik orang kepada amal. Kita fadilat. Ya, tapi bila dah dewasa keimanan dia, dia angkat atas sikit lagi. Ya, supaya dia mendekatkan diri kepada Allah, supaya sampai peringkat ada mahabbah dengan Tuhan. Ya. Lepas makanan kita pun biasa. Kanak-kanak makan dari susu. Dah besar sikit, tukar sistem. Dah besar sikit, dah dewasa boleh makan asam pedas. Ya. Ini dah tua 60 makan sistem tu. Boleh jiwa okey. 60 tahun ni satu susu lagi. Macam dah budak. Ya. Makanan orang dewasa, cara dia. Makanan orang kanak-kanak, budak-budak, kalau segi akidah ni, segi perjalanan, dia panggil makanan dia memperkemaskan akidah. Itu budak-budak baru lagi. Ya, naik atas sikit, dia mula nak naik mahabbah. Kemudian naik atas lagi, penglenyapan diri dia habis tak. Terus, itu kutul arwah.
syuhud dan musyahadah dengan Tuhan. Itu betul arwah mereka berbeza sebenarnya, tak sama. Dan satu lagi kata Sayyidi Syekh Abi Madian At-Rimsani radhiyallahu anhu. Ya, ini sini dengan daripada apa? Wali besar untuk ulama besar yang boleh menjenjet telinga harimau. Telinga harimau ada jenjet dan tuan-tuan kau jenjet telinga kucing tidak ada cekau. Ya. Tahu itu kampung dia kan, orang tu kerja apa tak? Cerita masyhur. Jadi dia mengeluarkan kayu api dari hutan, bawa ke pekan. Itulah dia punya usaha dia. Yang terbaik adalah hadis pada. Daripada kamu minta-minta, baik kamu pergi hutan ambil sebuah kayu Rasulullah kata kau jual, tu hasil itu bersih. Jadi satu ketika dia punya himar tadi keldai dia bahap dia himau. Kalau dia kata macam mana dah aku nak kerja dah, kenderaan dia dah habis. Dia dah kena makan. Dia pergi jumpa si Abi Madian. Si Abi Madian tu kat tempat. Ya, di tempat tu dipanggil limau lah. Limau tu keluar dia tinggi limau. Dia kata kena hari ini kau tukar jadi kenderaan ganti ke tempat himar. Sejak pada itu dia keluarkan kayu menurut limau. Hari pertama pekan bongkau orang lain. Limau dia masuk pekan sampai dah mati akhirnya. Dia buat keluarkan kayu dengan limau. Mana apa? Itu amrun khariqul lil adat. Benda yang mencarikan adat kebiasaan. Biasa orang keluar pakai himar, ni keluar pakai himar. Mana dia orang buat? Pada duduk maka man khafallah khafau kullu syai. Siapa yang betul-betul berjaya membulatkan takut dia hanya dengan Tuhan aja. Orang tak ada apa, dipandang macam tunggu kayu, tak ada apa. Ya, barulah Tuhan pusing khafau kullu syai atau hadiahkan semua makhluk tunduk pada dia. Ini siapa duduk ni para aulia, taraf tinggal. Adakah Syekh Abi Madian At-Rimsani radhiyallahu anhu jauhlah antara yang hemahnya kepada anak bidadari, ya. Hurul ain. Dia nak ke anak bidadari yang syurga. Memang ada. Bersediakan, ya. Ada pun segala orang mahligai. Dia nakkan mahligai syurga. Hebat tu. Tiada antara yang hemahnya terangkat dinding dan sentiasa huduran lagi tinggi. Orang yang dimukasyafahkan kalbi dia menghadap Ta'ala dan hati dia hudur sentiasa dengan Ta'ala. Nak bandingkan dengan orang yang ibadat nak bidadari, oh jauh beza. Jauh beza. Ya, sebab apa? Bidadari hebat macam mana pun dia adalah makhluk. Ya, bidadari kan hebat. Dia senyum kilauan senyuman gigi bidadari. Dia orang ingat Tuhan nak tajali bersinar tembus muka ada lapisan surga. Hebat tak hebat? Bidadari kalau jenguk muka dia kat dunia dia kata padam matahari kan? Matahari tu padam. Punya hebat punya kecantikan ni. Tapi para arif billah hemah dia semua terangkat. Terangkat terus pergi ke Tuhan, bukan makhluk Tuhan. Itu tinggi jalan sufi. Sufi bertinggi, adab display dia tinggi dan rohani dia penting. Dan adalah siddiq itu terlebih tinggi martabat, ya, segala orang yang sadiq. Orang berjalan siddiq lebih tinggi daripada makamul ikhlas, ya. Ikhlas tinggi dah, tapi siddiq lagi tinggi. Seperti firman Allah Ta'ala, hai segala mereka yang percaya takut olehmu akan Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Kemudian wa kunu ma'as-sadiqin, dan hendaklah kamu serta segala orang yang siddiq atau sadiqin. Batu Syekh Ali Al-Khawas, guru bagi imam, ya, Asy-Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wali besar ulama besar. Guru dia bernama Syekh Ali Al-Khawas. Apa dia kata? La yablughul murid maqam as-sidq hatta yazida fi ta'zimi amrillah wa yaf'alul mandub ka'annahu wajib wa yajtanibul makruh ka'annahu haram wa yajtanibul haram ka'annahu kufr. Seseorang takkan berjejak makam siddiq dengan Allah sehingga dia membesar-besarkan urusan Allah lebih daripada yang lain. Urusan Allah dia tak depan. Sehingga tiga perkara berlaku. Dia buat sunat macam wajib. Ditinggal makruh macam haram takut. Dan ditinggal benda haram macam dia takut jatuh dalam kekafiran. Begitu kuat sekali dia penjagaan dia punya kewarakan dia, maka baru dia duduk maka mesti betul. Ya, tinggilah ni. Jaga sunat macam wajib. Kita mengaji fiqh bab sunat. Kita pun tahu, oh ni sunat. Sunat tak buat apa. Itu dia pun tahu. Orang dengan sunat dihampir. Lain sunat dia takarrab illa binawafil. Dia takarrab ila binawafil. Hamba ku serta di bawah dia menghampirkan diri dengan sunat. Ini sunat pula dengan gigi lain. Oh sunat. Sunat tak buat tak apa saya. Saya hafal kaedah dia. Ma yusabu ala fi'li wala yu'tabu ala tarki. Wah, alim dia tahu. Rupanya malas.
Barang diberi pahala besar kalau buat dan tak diazab kalau tak buat pun ni kan. Jadi dia mengaji tujuan dia apa? Nak ialah ambil sedap nafsu. Ini dalam pengajian nafsu. Aulia tak. Satu-satu benda tu dia teliti nak cari keridaan Tuhan. Di mana ada redha Tuhan? Dalam melaksanakan perintah, asal ada perintah wajib atau sunnah. Itu ada mardatillah. Di antara sunnah ni antara panggil kita ni ya ayyuhalladzina amanu, apa jawab? Labbaik wa sa'daik. Ya wahai Tuhan kami. Itu mana labbaik. Pada Quran kita jumpa ya ayyuhalladzina amanu, kita jawab labbaik wa sa'daik. Ya wahai Tuhanku, aku berikan ketaatan. Mana kita ikrar nak taat pada perintah dia. Itu panggilan manja dia Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Kemudian ittaqullah, hendaklah kamu takut pada Allah. Itu mana yang wajib satu. Kemudian yang kedua apa? Wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu serta dengan orang yang siddiq hati dengan Ta'ala. Serta apa? Zahiran wa batinan. Di sini antarakan Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah kita pakai rabitah. Kalau tak faham tarekat dia kata ni syirik perontak ni. Rabitah ni makna pertambatan. Kita menambatkan kita dengan Tuhan dengan satu benda. Tuan-tuan tengok pokok, nampak besar Tuhan. Pokok tu rabitah lah. Qul dzulumaza fi samawati wal ardi, pandang apa yang ada langit bumi. Segala yang langit bumi atas bawah kiri kanan makhluk menunjukkan pada Khalik. Itu rabitah lah tu. Ya, dengan sebab kita pandang dia, kita hati kita ke Tuhan. Sekarang nak tanya mana besar pokok, kayu, kayan, gunung, ganang, darat, laut, dengan aulia illah, mana besar? Tentulah jauh. Jadi nak tak payah cakap dah tu. Ni aulia, kekasih Allah. Kekasih Allah aulia kita jadikan rabitah. Kita memandang wajah dia zahir atau batin. Faham dia hati kita kan. Kita kalau buang tengok musuh Islam kita semangat. Kan? Kafir tu aku dapat aku cencang kan. Kita tengok wajah dia, bayang dia gegam. Itu kalau dia punya apa sudut kemurkaan, marah kita kat dia. Berbanding dengan orang dekat dengan Tuhan, wajah Masya Allah, hati kita lagi kuat kasih kepada Allah Ta'ala. Itu je rabitah atau itu pun tak faham. Rabit mana benda yang menambahkan tambah hati. Jadi sentiasa kalbi kita sentiasa berrabitahkan dengan orang yang saleh yang dekat. Dan paling tinggi rabitah dengan Rasulullah SAW. Dan mengikut Profesor Rajab Dib, mursyid besar terkadang Naqsyabandi di Syria. Apa makna sebenarnya kau ikut sunnah Nabi? Apa makna sebenarnya kau ikut sunnah Nabi? Kau nak bersama Rasulullah di mana saja kamu berada. Kamu berjalan dengan Rasulullah, kamu minum dengan Rasulullah, kamu tidur dengan dia, kamu semua dengan dia. Ini kalau orang dengar lagi kacau dia. Apa makna bersama situ? Mana ma'iyah, kamu sentiasa perasan. Kamu makan tadi, ikut sunnah apa? Bukan sekadar gaya makan, sukatan makan, tapi hadirkan seolah-olah kau duduk zaman Rasulullah seolah depan kamu ni bagi dia. Macam mana rasa tuan? Tak wani angkat kepala gitu kan. Kalau tu guru kita depan, kita wani angkat kepala, dia bukan guru. Afdalul makhluqat, makhluk yang paling afdal, Habibullah, kekasih Allah, Sayyidul Mursalin, penghulu segala rasul. Bayangkan, kita berjalan, kita kasih depan bagi dia, kita ikut kakak. Dahsyat. Memang hati kuat tarikan. Dia kuat tarikan, kerinduan dia kuat, dia akan dapat pembukaan. Yang pertama, dia akan mimpi bagi dia salawat. Sebab salawat gunakan salat dan iskin. Salawat kerinduan, jangan kat mulut dia, hati kuat. Dia terbuka aja, lepas tu adalah susulan lain. Mara'ani firmanan pasairan ya pasatan. Dia melihat aku dalam tidur, dia berpulang melihat aku secara hijab. Dia panggil istimewa suri. Kerana ada suri lain. Itu dia antara apa? Asid makam siddiq. Maknanya kita nak sentiasa rabitah dengan orang yang siddiq hati dengan Ta'ala. Last kali rabitah paling bawah siapa? Murabbi ataupun mursyid. Itu paling bawah rabitah. Kemudian naik atas dan seterusnya kepada Rasulullah SAW. Dan digunakan segala kemudian itu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa inna khairal kullahu biyadika anta